Okay. So boleh saya sambung sikit lagi ke kelas? It's about hypothesis. Tadi kita dah sebut tentang research questions kan. Apa dia ciri-ciri research questions dan sebagainya, dan kenapa pentingnya untuk kita ada research statement terlebih dahulu sebelum kita pecahkan kepada research objektif ataupun dan seterusnya kepada RQ. Okay, so sekarang ni kita sentuh sedikit tentang hypothesis. I'm not going to tell you orang kata more in depth lah. Saya rasa hipotesis yang berarah tak terarah sebagainya, saya rasa you akan belajar lebih terperinci untuk KP2 Tapi basically kita harus faham apa dia dan bila masa kita nak ada hipotesis. Okay. So dalam keadaan macam mana kita perlu ada hipotesis kelas? Kajian kolerasi. Okay, kajian kolerasi. Lagi? Bila melibatkan kaedah kuantitatif. Ya, apabila kita melibatkan kaedah kuantitatif. Jadi maknanya kalau dalam kualitatif boleh ada hipotesis ke tidak? Kajian kualitatif. Ada tak hipotesis? Tak perlu. Ada ke tak ada? Kualitatif. Tak ada. Tak ada Jangan sekali-kali buat kajian kualitatif tiba-tiba ada pula hipotesis. Tak ada. Dalam kualitatif kita hanya ada pre-assumption. We call as pre-assumption. Tapi hipotesis adalah lebih bersifat empirical, statistical. So therefore hipotesis hanya ada di dalam kajian yang berbentuk kuanti sahajalah. Okay. Tetapi kelas ada tak kemungkinan kajian kuantitatif yang tak ada hipotesis? Ada kemungkinan. Kalau deskriptif Ada. kot. Boleh jadi kot bila dia tak melibatkan statistik. Yes. So maksudnya di dalam kajian kuantitatif boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Bila masa dia tak ada? Dia tak nak tengok hubungan korelasi. Ataupun dengan arti kata lain, apabila test yang dilakukan tidak melibatkan inferential statistik ataupun statistik secara inferensi. Tetapi kalau kajian itu melibatkan inferential statistics, maka dia perlu ada hipotesis. So kelas, apa di inferential statistics? Sonyak je dan angkat bendera putih ke? Andaian awal bila kita buat generalization pasal satu-satu populasi. Okay, kalau kita nak buat generalisasi ya. Okey, statistik inferensi ni mungkin melibatkan analisis yang tertentu. Misalnya kalau kita nak melihat perbezaan, kita akan tengoklah kalau melibatkan dua kumpulan, t-test dan sebagainya. Sekejap lagi kita sentuh Tapi kita berbalik kepada hipotesis ini, macam kita katakan tadilah, kita setuju bahawa hipotesis hanya wujud di dalam kajian-kajian kuantitatif yang melibatkan analisis secara analisis inferensi statistik inferensi. Okay, so hipotesis merupakan satu statement, satu penyataan yang kita sendiri tulis dan kita nak test dia. Kita nak test dia mungkin dari sudut kita nak tengok perbezaan ke, kita nak tengok hubung kait ke, ataupun kita nak tengok sumbangan lah. Right, so of course dikatakan dia merupakan satu kind of prediction, kita punya jangkaan penyelidik sama ada dia ni ada kaitan ke ataupun ada sumbangan ke, ada perbezaan dan sebagainya. Tapi kat mana kita nak macam mana kita nak menulis hipotesis ni kelas? Apakah yang menjadi sandaran apabila kita kata saya perlu ada few hypothesis? But how are you going to write down your assumption or your prediction that will become your hypothesis? Kita nak sandarkan kepada apa kelas? berdasarkan variable kita, doktor. Okey, bagus. Variable. Lagi? Katalah kita ada variable, contoh dia apa dia? Jantina kan? Contoh jantina. Pelajar lelaki, pelajar perempuan. Tapi sekarang macam mana kita nak tulis andaian kita? Kita nak predik apa? Berdasarkan kita ada pelajar lelaki, pelajar perempuan. So apa lagi yang perlu kita perlukan? Kalau kita kata
pelajar kita ada pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, kita nak tengok apa? Beza ke kan? Kalau perlu kita kena adalah kata kunci tu. Contohnya kita nak melihat perbezaan antara lelaki dengan pelajar lelaki dengan perempuan, tetapi dari sudut apa? Jadi dari sudut apa itulah yang kita perlukan kepada another set of variable ataupun pemboleh ubah. Kalau kita ada pemboleh ubah, kita dah belajar tentang pemboleh ubah bersandar dengan tak bersandar ke kelas? Tak. Belum lagi ya? Okey. Belum lagi. Okey, kejap. Belum lagi. Okey, kejap lagi kita tengok Okey. So, testing hypothesis employs statistical procedures in which a researcher draws inferences lah about the population from the study sample. And then kita ada dua jenis satu null hypothesis, satu lagi alternative hypothesis, HO ataupun HA lah. Okey, contoh untuk null, HO kosong ni mesti ada perkataan no. Tapi hypothesis alternatif dia adalah dalam bentuk yang positif ya. There is no significant difference between male and female teachers in terms of their skills in using Google Classroom. No significant sebab dia null. Tapi kalau kita nak gunakan alternatif, there is a significant difference between male and female teachers in terms of their skills in using Classroom. Alright. And then macam kita katakan tadi, sebelum kita kena pasti macam mana kita nak menulis hipotesis kita, you need to refer to the variables yang kita perlu ada lah. Kerana dalam hipotesis ini barulah boleh kita propose sama ada kita nak melihat relationship, kita nak perbezaan dan sebagainya, dan perlu kepada sama ada kita melihat kepada independent variable kita dan juga dependent variable kita. Okey, saya nak stop sharing kat sini sebab saya nak conteng-conteng. Sebelum kita boleh, apa pula ni? Sebelum kita boleh menulis apa dia ni, tentulah kita kena faham dulu apa dia pemboleh ubah IV dan juga DV. DV adalah apa kelas? Dependent Variable. Sandar. And on the other hand, we have in IV iaitu independent variable. Okay. Maksud dependent dia dengan arti kata lain dia adalah bersandar. Bersandar. Apa? Boleh? Dan ini tidak bersandar. Okey, bersandar tak bersandar ni. Okey, kita ya, maksudnya dia ada pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi lah. Boleh mempengaruhi satu sama lain. Contohnya kita ada jumlah jam belajar. Kita ada satu lagi pencapaian dalam mathematics. Okey, baik. Now, jumlah jam belajar dan juga pencapaian. Apa dia antara prediction yang you all boleh buat daripada jumlah jam belajar ni dengan pencapaian dalam mathematics ni kelas? Apa dia andaian ni yang you all boleh nampak? Nampak tak ada hubungan ke apa ke? Perbezaan ke apa ke? Hubungan, korelasi. Korelasi. Okey. Satu lagi saya masukkan jantina. Okey. Korelasi. Macam mana you nak katakan korelasi tu? Jumlah jam belajar, pencapaian dalam matematik. Belajar apa? Achievement bagus. Dapat banyak. Okey. Makin lama ataupun makin banyak jumlah jam belajar, kita boleh predik akan tinggilah pencapaian, akan lebih tinggilah pencapaian dalam matematik kan. So ini yang kita katakan sebagai korelasi lah, kita membuat hubungan antara dua variable. Tapi tunggu dulu. Kalau kita tengok jantina kat sini, ya, jantina dia adalah satu juga variable. Sebelum tu kita tengok macam tadi jumlah jam belajar dengan pencapaian matematik. Yang mana menyumbang kepada yang mana kelas?
Pencapaian bergantung pada jumlah jam ataupun jumlah jam bergantung kepada Jumlah jam. pencapaian? Jumlah jam Jumlah bergantung jam. pada Jam. pencapaian. Belajar lama. Pencapaian bergantung pada jumlah jam. Okey, pencapaian bergantung kepada jumlah jam. So dalam konteks ini, pencapaian adalah Dependent apa dia? variable. Dependent ke independent? Dependent. Dependent lah, dia bersandar. Ya, dia DV. Manakala jumlah jam adalah IV. Ya. Jadi maksudnya kita perlu faham apa dia hubung kait antara data-data ataupun apa variable yang ada ini. Okey. Kalau jantina pula, cuba tengok dengan 3 variable ni. Apa dia antara assumption atau prediction yang kita boleh buat? Jumlah jam belajar, pencapaian dengan jantina. Ataupun kita ambil 2 ni sajalah. Pencapaian dalam matematik dengan jantina. Apa yang boleh kita buat prediction kat situ? Terdapatnya perbezaan pencapaian berdasarkan jantina lelaki ataupun perempuan. Okey. Ya, terdapatnya perbezaan dari sudut pencapaian dalam matematik antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. So sekarang ni kita melihat perbezaan kan? Boleh tak kita buat hubungan kat sini? Boleh. Boleh kita kata terdapat hubungan antara pencapaian dalam matematik dengan jantina pelajar. Boleh tak? Boleh. Boleh Boleh. Boleh. Okey. Alright. So ingat kalau dalam korelasi, dalam hubungan, X meningkat, Y meningkat. Okey. X meningkat. Okey. X meningkat, Y meningkat. Ya. Apabila independent meningkat, dependent pun meningkat. Ini dikatakan sebagai korelasi positif. Ya, hubungan yang positif. Boleh jadi X meningkat, Y menurun. Ini kita katakan sebagai korelasi yang negatif. Okey? So nanti you akan belajar lebih panjanglah tentang bila kajian korelasi nanti. So, apa dia sebenarnya interpretasi? Kalau kita katakan tadi terdapat hubungan antara jumlah jam belajar dengan pencapaian dalam matematik, maknanya secara indirect kita beranggapan bahawa semakin meningkat jumlah jam belajar, semakin meningkatlah apa di kelas? Pencapaian dalam matematik. So ini adalah hubungan yang apa dia? Positif ke negatif? Positif. Positif kan? Okey. So kalau tadi soalan saya, boleh tak kita buat terdapatnya hubungan dalam pencapaian matematik pelajar berdasarkan jantina? Boleh tak? Macam mana kita nak kata tu? Semakin meningkat pencapaian ataupun jantina ni sebagai IV lah kan? Semakin lelaki seorang pelajar itu, semakin meningkat pencapaian. Make sense ke tak? Tak kan? Jadi maknanya untuk jantina ataupun yang berbentuk nominal ni, nanti kita akan belajarlah tajuk yang berkaitan dengan apa ni, jenis-jenis data ni bentuk nominal. Nominal ni kelas tidak sekali-kali boleh kita buat korelasi. Sebab dia akan jadi macam tadilah interpretasi dia. Semakin meningkat pencapaian matematik, semakin perempuan seorang pelajar itu. Which is illogic kan? So nanti kita akan lebih faham bila kita belajar tentang jenis-jenis data. Cuma apa yang saya nak tunjukkan kat sini ialah kita ada 2 set variable lah. Ya, variable iaitu variable yang berbentuk dependent, variable yang berbentuk independent. Ya, jadi kita kena pasti dalam inilah. Tapi kalau di dalam satu lagi, okey. Saya padam yang ni Okey, kita sekarang nak cakap tentang hipotesis kan? Okey, dalam hipotesis kita tahu bahawa dia melibatkan statistics, inferensi. Alright, kita dah setuju yang ni kan?
Betul tak kelas? Okay. Ya. Statistik inferensi, dia ada beberapa lah yang mudahnya untuk saya terangkan. Mungkin you akan belajar secara lebih perinci bila belajar masuk KP2 ya. Statistik inferensi, dia sebenarnya melibatkan apa? Dia ambil jumlah mean tau. Apa yang sangat penting dalam statistik inferensi ialah dia perlu ada mean score. Okay? Sebab tu dia berbentuk numerical kan. Yang pertama, dia boleh melihat perbezaan. Ni kata kunci dia yang kelas Yang kedua, hubungan. Yang ketiga, sumbangan. Ni secara umum je lah ya. You akan belajar secara lebih terperinci. Okay, ni je 3 kata kunci yang you boleh guna apabila menulis hipotesis. Ya, perbezaan, hubungan dan sumbangan. Okay. Dan apabila kita buat perbezaan, kalau kita melibatkan statistik inferensi, kita akan melibatkan t-test atau ANOVA atau MANOVA atau ANCOVA atau MANCOVA. Panjang cerita dia ni. Tapi saya tak nak cerita secara umum, secara jelaslah apa benda semua ni kan. Kita mungkin boleh pegang 2 ni sajalah. Ya? Kita boleh ambil 2 ni. Macam mana kita tak boleh nak highlight? Okey, tak apa. Hubungan, on the other hand, kita menggunakan korelasi. Korelasi. Sama ada dia yang berbentuk, yang biasa banyaknya kita guna Pearson lah. Kalau sekiranya data kita itu bertabur secara normal ataupun kita sebut sebagai parametrik punya data. Tapi kalau dia non-parametrik, kita akan gunakan Spearman. Ini yang biasa kita gunalah. Sebenarnya banyak lagi ya test correlation yang you all boleh explore nanti bila you belajar KP2. Untuk sumbangan, biasa kita akan tengok regresi. Dah dengar perkataan regresi kan? Ya, regresi ni ada banyak lah. Regresi berganda, ada yang multiple regression. Ya. Regresi berganda tu multiple lah. Yang linear regression, ya. Dan sebagainya. Okey. So, pegang yang ni dulu Untuk kita menulis hipotesis, 3 ini adalah kata kuncinya. Sama ada perbezaan atau hubungan atau sumbangan. Dan untuk statistik secara inferensi, untuk you cover ataupun you nak test perbezaan, ini antara test-test yang boleh kita guna dalam sama ada SPSS ke ataupun SAS ke, ya, you all guna. So t-test, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA, hubungan, korelasi sama ada Pearson ataupun Spearman ataupun apa-apa lagi lah. Dan juga sumbangan, bila kita nak melihat sumbangan, kita menggunakan teknik pengukuran regresi ataupun inferential statistics menggunakan regression. Okey kelas. Boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh? Okay. Boleh. Dah lah perut lapar kan? Nak kena faham ni pula. Okey, tak apa, sabar sekejap Okey. So, t-test. Bila kita menggunakan t-test? T-test apabila dia melibatkan 2 orang. kelas, yes. 2 kumpulan. T-test melibatkan 2 kumpulan. ANOVA melibatkan lebih daripada 2 kumpulan. Maksudnya 3 dan ke atas lah. Okay, contoh dia apa dia yang melibatkan 2 kumpulan kelas? 2 grup. Jantina. Yes, lelaki atau perempuan. Kecuali kalau dalam kajian you ada tik lelaki, pilihan 1 lelaki, pilihan 2 perempuan, pilihan 3 tidak dipastikan. Ada juga kan undecided, tak tahu lagi nak kekal lelaki ke perempuan. Kalau dekat negara-negara luar adalah macam tu, ya. So kalau dalam konteks jantina, kita guna test apa? T-test ke ANOVA? T-test. Okey, kita guna T-test. You all pergi guna ANOVA pula. Tapi kalau yang melibatkan lebih pada 2 kumpulan, contoh apa dia? Umur. Okey, umur. Kalau kita ada jumlah umur kan? Umur lagi? Tahun pengalaman mengajar, tahun Yes, pengalaman mengajar kan. Okey, 1 hingga 5 tahun, 6 hingga 10 tahun, 11 hingga 15 tahun. Okey, so kita ada 3 grup ataupun kita ada 4 hingga 5 grup, maka kalau kita nak melihat perbezaan, kita boleh gunakan ANOVA sehala. Kalau kita nak menggunakan ANOVA ni lain ceritalah, ni saya tak nak ceritalah, kita cover 2 ni dulu ya, yang asas you all boleh faham macam tu. Okey. Untuk hubungan, kita akan tengok korelasi, Pearson dan sebagainya. Okey, so saya tambah sikit kat sini.
As we know that, kata kunci bila kita nak mula hipotesis, apa dia kelas? Apa dia kata kunci dia? Ada you nak melihat perbezaan, Hubungan atau sumbangan. hubungan atau sumbangan. Pegang tu je, insyaAllah. Senang. Ada perbezaan, ada hubungan, ada sumbangan ataupun tidak. Okay, so tu kita 3 kata kunci, right? So untuk macam yang melibatkan perbezaan, ni macam ni, yang tadi perbezaan, you boleh ada menggunakan data nominal. Yang ni tak belajar lagi kan, tapi tak apalah. Saya sentuh dulu sikit. Nominal versus ordinal. Okay, kalau hubungan dia mesti ordinal ataupun skala lah. Scale versus scale ataupun ordinal. Sumbangan scale versus scale. Apa maksud dia kat sini? Bila kita belajar jenis-jenis data ya kelas, kita akan melihat kita ada jenis data yang nominal. Misalnya nominal ni berbentuk kategorikal. Contohnya apa dia? Jantina, jenis pekerjaan, ya, negeri, tempat lahir, lagi apa lagi? Jenis kereta, ya, sektor kerja, kerajaan ke swasta sendiri dan sebagainya. So itu adalah dikatakan sebagai nominal ataupun kategorikal ya kelas. Maksudnya dia hanya label. Label yang dia tak ada maksudnya lelaki, kalau lelaki nilai dia lebih tinggi, perempuan nilai dia lebih rendah. Tidak Dia sama je, dia hanya kategorikal saja. So dalam yang data-data yang melibatkan nominal ini, kita boleh buat test apa kelas? Kita boleh buat apa dia? Kat mana ni? Perbezaan. Yeah. Maknanya hanya perbezaan tau yang boleh test. Sebab tu katakan tadi tak boleh buat hubungan antara pelajar lelaki dengan perempuan dari sudut pencapaian matematik sebab interpretasinya akan off. Kan? Lari kan? Semakin meningkat pencapaian semakin lelaki seorang pelajar. Tak kenalah. Ataupun sumbangan. Sumbangan kita melihat sejauh manakah kata sumbangan A terhadap B. Contohnya, berapa peratuskah sumbangan jumlah jam pembelajaran terhadap pencapaian matematik. Okay, itu sumbangan. Tapi hubungan dia tidak menunjukkan cause effect ya. Dia macam tadi kan kita kata semakin tinggi jam belajar, semakin tinggi pencapaian. Betul tak? Tapi kita tidak kata interpretasi di sebalik korelasi ini, kita tidak kata bahawa jam pembelajaran telah menyumbang kepada pencapaian. Tidak, kita tak boleh nak claim macam tu. Kita hanya boleh kata semakin meningkat jam belajar, semakin bertambahlah peningkatan pencapaian. Tapi kita tidak boleh kata sehinggalah kita run sumbangan, regression. Maksudnya kita boleh kira sejauh berapa peratuskah sumbangan jumlah peningkatan dalam pembelajaran, jam belajar terhadap pencapaian pelajar dengan kita run regression. Faham So maksudnya apabila kita melibatkan data-data yang berbentuk nominal, yang bentuk kategorikal ini, never ever run any correlation or no regression. You only can do either t-test or ANOVA or MANOVA, ANCOVA or MANCOVA depending on the numbers of your variable ataupun group. Kalau dia melibatkan 2 kumpulan, t-test saja. Kalau melibatkan lebih daripada 2 kumpulan, barulah you boleh run ANOVA ataupun MANOVA. Ya, ANOVA ni kita macam kita tabkan X lawan Y. Tapi kalau MANOVA ni X lawan Y1, Y2, Y3, Y4. So maksudnya kita mengambil kira variable-variable yang lain yang berbentuk orang kata scale itu kita runkan sekali kita nak tengok perbezaan dia. Boleh juga. Tapi itu saya tak nak cerita panjang lah sebab ini lebih kepada KP2. Alright? So maksudnya boleh faham setakat ni kelas? Boleh faham tak? Boleh. Okay. So sekarang ni saya nak tunjuk, katalah dalam hipotesis kan. Sekarang ni kita nak tulis, katalah kita nak guna hash null 1. Hash null 1 ni kita sebut apa? Ada perkataan tidak kan? No tadi kan? So cuba sekarang ni kalau kita kata saya nak buat satu hipotesis yang melibatkan jantina dan pencapaian dalam bidang matematik. So macam mana kita nak tulis hipotesis null?
Tidak terdapat Tiada perbezaan. tiada Okey. perbezaan. Tidak terdapat perbezaan. Boleh hubungan tak? Tak boleh kan? Sebab jantina kan? Okey, hanya perbezaan yang signifikan. Lagi sambung. Antara lelaki dan perempuan. Okey, antara pelajar lelaki dan perempuan dalam pencapaian matematik. Okey. Alright. Kalau saya nak buat hash O2, saya nak buat hubungan pencapaian dengan jam belajar tadi. Macam mana kita nak tulis? Terdapat hubungan. Ya, tidak terdapat. Apa di kelas? Tidak terdapat Terdapat hubungan. terdapat Guna kata Hubungan kunci yang ni, kata kunci signifikan. ni. Yes. hubungan yang signifikan. Hubungan yang signifikan. Sambung. Antara Pelajar lelaki. Jantina dan pencapaian pelajar dalam matematik. boleh ke jantina? Kita dah sebut tadi. Pelajar lelaki dan perempuan ya. Hubungan ni boleh ke data nominal? Tak Tak boleh. boleh. Saya dah bagi tahu tadi kan. Kita nak masuk variable apa dia? Pencapaian dengan jumlah jam belajar. Dengan masa. Okey, jadi Tidak mana terdapat kita nak hubungan yang signifikan di antara jumlah masa belajar dengan Antara- pencapaian. Jumlah jam belajar Dengan pencapaian dalam matematik. matematik. So macam itulah cara kita menulis kelas. Maknanya sangat penting sebelum kita menulis hipotesis, we have to list down what are the variables yang akan terlibat dalam kajian kita. Nampak tak sekarang ni? Ya. Dan hipotesis yang kita tulis juga bergantung kepada research question kita. Kita nak tengok apa tadi? Kita nak tengok perbezaan ke? Kita nak tengok hubungan ke? Ataupun kita nak tengok sumbangan. So hipotesis adalah extension daripada research question kita dah tulis tadi. Kalau dalam research question kita kata, adakah terdapat perbezaan antara pencapaian pelajar lelaki dan pelajar perempuan? Ada tanda soal. So kata kuncinya perbezaan kan. So daripada research question perbezaan itu kita tahu, since it is a requires orang kata comparative punya analisis, maka kita merujuk pada yang mana? Test yang mana kelas kalau perbezaan? Kat sinilah kan. Baru kita decide apa test, statistical test yang kita nak buat setelah kita tahu bahawa dalam research question kita nak tengok perbezaan. Tetapi untuk menentukan kita nak guna t-test ke, ANOVA ke, kita merujuklah juga kepada berapa dia punya group yang kita ada. Kalau melibatkan perbezaan jantina sahaja, lelaki dengan perempuan, therefore kita go for t-test. Kalau kita ada perbezaan antara pekerja yang berbeza pengalaman mengajar dengan skills mereka menggunakan Google Classroom misalnya, contoh kita ada 4 kumpulan dari sudut kata tahun-tahun pengalaman, kita guna ANOVA. Nampak tak dia punya macam mana cantiknya susunan daripada objek penyataan masalah, bawa kepada research objectives, bawa kepada persoalan kajian, dan daripada persoalan kajian itu kita kembangkan dalam bentuk hipotesis sekiranya melibatkan inferential statistics. So sebab tu penting you pegang kepada kata kunci ni lah. Yes, silakan. Doktor, saya nampak kalau ada orang buat hipotesis tu kan, dia daripada tajuk dia tu satu je tapi dia pecah-pecahkan variable tu memang kena pecah ke macam mana doktor untuk dia buat hipotesis tu? Dia bergantung kepada apa dia yang dia nak tengok lah. Apa yang dia nak tengok. Sebab hipotesis ni kita boleh bentuk dalam macam-macam kata perspektif kan. Tapi bergantung kita nak tengok apa. Ya, mungkin kalau dalam soalan kajian dia hanya melihat pada perbezaan, maka tak perlulah HO2 ni. Sebab dalam soalan kajian you tak ada sebut you nak tengok adakah terdapat hubungan ataupun tidak. Saya menjawab soalan ke?
Ya, terima kasih. Sebab ada tu dia hubungan. Macam contoh pencapaian kan. Lepas tu dia pecah lagi pencapaian ni bergantung pada apa. Sebab saya tengok macam dia punya hipotesis tu jadi banyak lah. Boleh jadi, tak ada masalah. Oh, Bergantung kepada macam mungkin dia kata selain pada faktor yang menyumbang kepada faktor yang menyumbang pada pencapaian matematik ni, selain daripada jumlah jam belajar, mungkin dia tengok apa? Jenis sekolah, genetik, sokongan ibu bapa, contoh kan. So sekarang kita dah ada empat faktor yang membawa kepada pencapaian matematik. So pencapaian matematik adalah dependent ke independent variable class? Dependent kan? So kita ada satu dependent which is pencapaian dalam matematik, tetapi IV kita sekarang ni ada berapa? Macam kita sebut tadi. Ada 4. Jadi maksudnya kalau ada 4, kalau you kata nak tengok hubungan, you pecahlah, katalah HO1. Sekarang ni jadi HO1 kan, contoh yang ni jadi HO1, abaikan yang atas tu. HO1 terdapat hubungan signifikan antara jumlah jam belajar dengan pencapaian dalam matematik. Okey, HO1. HO2 tidak terdapat hubungan signifikan antara apa dia? Faktor genetik dengan pencapaian dalam matematik. Genetik mungkin tak sesuai lah kot, sebab genetik ni kita susah nak skillkan, sorry saya abaikan yang tu. Tidak terdapat hubungan signifikan antara sosioekonomi ataupun tahap sokongan ibu bapa yang berbentuk skala kan, yang kata ada skala-skala tinggi, rendah, sederhana tu dengan pencapaian dalam matematik. So kita pecahlah kepada HO2, HO3, tetapi kita kekalkan DV ni. Tapi kita tukarlah bahagian IV. Betul. Kita tukarlah yang independent tetapi dengan mengekalkan yang DV. Memanglah kita kena run satu-satu macam tu. Sebab kita tak boleh nak run sekaligus lah kan. Boleh nampak ke? Ke masih sama-sama? Ya. Yang hipotesis ni memang akan jadi banyak lah kan kalau kita buat macam tu tadi kan? Ya, dia banyak tak banyak, dia bergantung kepada apa dia pembeli ubah yang kita masuk dalam kajian kita. Maknanya contoh kalau macam dalam soalan kajian tu kita nak melihat ada 3 faktor independent variable, ya, pembeli ubah yang tidak bersandar menyumbang kepada satu pembeli ubah yang bersandar. Jadi bila kita nak hipotesis, kita pun pecah pada 3 lah. Macam soalan kajian tadi pun memang kita dah pecah kepada 3. Ingat tak tadi kan? Kita tak akan gabungkan semua variable tu dalam satu soalan kajian. Dalam objektif okey. Tapi dalam soalan kajian kita kena pecah tau. Kita kena pecah secara spesifiknya satu variable ni, dan kemudian akhirnya kita terjemahkan pula dalam bentuk hipotesis. Tapi kena pastikan kita nak tengok apa. Kalau perbezaan, kita gunalah test yang ni kan. Kalau kita nak tengok hubungan, kita guna test ni bila kita run dah dapat data masuk SPSS esok. Kalau kita nak tengok sumbangan, kita run regresi. Jangan pula dalam hipotesis, dalam persoalan kajian tengok perbezaan, dalam ni betul dah ni, tapi bila run buat korelasi pula. Sebab tu you kena ada ni, you faham yang ni dulu. Kalau perbezaan inilah dia, kalau hubungan ini dia, sumbangan ini, jangan cacah marbakan dia. So bila cacah marba maksudnya kita tak fokus lah. Doktor, maksudnya dekat persoalan kajian tadi tu kita dah pecah siap-siap, macam contoh kita nak tengok faktor-faktor tu, kita pecah kat persoalan kajian baru kita jawab dekat tu. Memang Adakah betul. kalau masa dia tak nyata, kadang-kadang saya nampak dia tak tulis pun dekat persoalan kajian dia, tapi bila tengok dia punya hipotesis punya banyak kan. Saya tak tahu dekat mana dia pecahkan tu. So maknanya itu bukan penulisan research question yang bagus. Sebab dia tidak fokus, tidak spesifik kan. Tadi kita kata ni kan. Doktor nak tanya, boleh ke macam HO1 tu kita punya variable tu jenis nominal, dan HO2 pun masih lagi fokus pada nominal juga, tak ada pun independent variable ataupun dependent variable. Maknanya nombor 1 tengok perbezaan jantina, nombor 2 tengok perbezaan dari jenis sekolah. Boleh ke macam tu? Okey, Nabiha, cuba you buat satu prediction yang melibatkan 2 set data nominal. Katalah jantina dengan jenis sekolah. Cuba buat satu prediction ayat. Saya nak dengar. Oh, kita decide. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Macam tadi itulah antara lelaki dan perempuan dengan pengetahuan kebat pelajar
Dan pengetahuan kebat tu dah di skala. oh okey. Dia macam seolah-olah macam impossible kita nak ni kan, macam lelaki, kita nak kata apa? Perbezaan, takkan kita nak kata perbezaan pelajar lelaki dengan perempuan dengan jenis sekolah dia? Make sense tak? Kan? So it doesn't make sense at all untuk kita melihat perbezaan antara data nominal dengan data nominal. Sebab tu set dia, bila kita perbezaan dia mesti data nominal ataupun ordinal ataupun scale. Sebab tu yang tadi tu tiba-tiba timbul kebat tu, sebab kebat tu dalam bentuk ordinal ataupun scale. Dan salah satunya lah yang nominal berbentuk lelaki atau perempuan. Alright? So maksudnya macam tadilah, you cuba ke exercise kena pasti okey data ini dan cuba buat prediction. Apa sebenarnya, apa ada kaitan ke, ada beza ke, ada sumbangan ke. Pegang tiga kata kunci tu je, saya rasa insya-Allah you selamat dunia akhirat. You akan selamat. Sebab bila kita, sebab dia jelas kalau statistik ni, kalau perbezaan itulah dia antara test yang boleh kita guna. Kalau hubungan itulah dia testnya. Dan kalau sumbangan itulah dia test dia. So sebab tu you kena faham, bila nak buat perbezaan, dalam perbezaan yes kita boleh gunakan data-data nominal. Tetapi ada juga sebenarnya, nanti you akan belajarlah chi-square dan sebagainya. Tapi saya tak nak memeningkan kepala you all, cukup setakat ini dulu. Tapi actually ada chi-square dan sebagainya. You boleh run, orang kata you tengok macam association antara data-data yang nominal dengan bersama dengan data nominal juga. Tapi saya tak nak cover untuk hari ni lah, takut you opening kepala. But basically kalau you dah pegang macam ni, saya rasa jelas you boleh akan mampu untuk menulis hipotesis yang baik. Okay, ada soalan lagi tak? Nah, Food Panda sampai pukul berapa ni? Ada yang dah ada Food Panda ke? McDonald delivery je. Oh, sedapnya. Saya kat PKP ni. Tak tahulah nak makan apa. Alright. So, any last question sebelum kita bersurai pada hari ni? So, kita dah cover tentang research question. Apa dia ciri-ciri research question yang bagus. Macam mana kita nak menghasilkan research question berdasarkan daripada problem statement yang kita katakan tadi. Saya tunjuk juga secara rough lah macam mana nak menulis punya, tak masalah. Saya tak nak cerita panjang sebab minggu lepas you dah kuliah kan. Kemudian kita juga cover tentang hipotesis. Dan kita tahu bila kita nak guna hipotesis, dalam kajian apa kita nak guna hipotesis dan apa dia kata kunci yang boleh kita guna apabila kita menggunakan hipotesis. Cuma mungkin saya nak bagi mungkin sedikit kata homework untuk you all. Cuba baca tentang apa beza antara null hypothesis dengan alternative hypothesis.